perlu tanya satu soalan ini. Pertikaian tentang kenapa tidak diperlahankan dahulu ataupun dihentikan sikit projek-projek pembangunan ini dan beri tumpuan kepada situasi livelihood ini kerana kita tak tahu COVID ini akan berakhir bila. Jadi bagaimana penilaian semula, adakah akan dilakukan penilaian semula tentang peruntukan ini 60 bilion ini kalau diikutkan, kalau diberikan kepada yang perlu diutamakan sekarang ini seperti pakej rangsangan dan sebagainya, lebih memberi kesan kepada rakyat ataupun bagaimana? Dalam parlimen ini dipanggilkan dan saya sudah menjawab dalam parlimen. Ada beberapa ahli hormat mencadangkan kepada kerajaan supaya peruntukan pembangunan itu dipotong. Dan yang dipotong itu dipindah kepada peruntukan untuk bantu rakyat. Jadi jawapan saya ialah yang pertamanya, kalau kita buat begitu, projek-projek yang sedang berjalan, sekolah dah separuh, ya, kita berhenti terus, ya. Maka ini akan beri kesan kepada rakyat. Hospital, jalan yang sedang dibina. Jadi itu sebabnya saya kata lebih 40% projek-projek tahun depan ini merupakan projek-projek sambungan. Jadi tidak ada pilihan lah. Maknanya untuk kita potong peruntukan ini adalah tidak munasabah dan saya yakin rakyat faham. Jadi yang penting kita kena jelas, ya. Mungkin rakyat kurang faham kenapa kita sukar untuk kita memotong peruntukan ini kerana projek dah ada dah, ya. Yang keduanya, projek-projek ni yang buatnya kontraktor. Kontraktor ni kita ada dah, kalau yang berdaftar dengan CIDB ni lebih 100,000, ya. Yang G1, G2 ni lebih 50,000 ramai. Mereka cari makan, itu pekerjaan mereka. Jadi kalau kita berhenti projek, mereka akan hilang kerja, ya. Dan sektor pembinaan ini dia punya pengganda cukup besar, ya. Industri yang bergantung pada pembinaan ini, lawyer, pembinaan arkitek, kedai hardware, ya, konsultan, ya, banyak, lebih 100 lah. Ada orang menyatakan bahawa kira-kira 200 industri yang bergantung kepada sektor pembinaan. Oleh itu apabila satu masa dahulu kerajaan sebelum ini memotong projek pembangunan yang berlaku tahun 2019, ya, maka ramai, ya, profesional, ya, lawyer dia tak ada projek, dia tak perlu sign, konsultan, ya, jururunding, tak ada projek, tak ada kerja. Jadi maknanya kalau kita buat yang pertama, kita tak boleh berhenti separuh jalan. Sekolah dah buat. Yang keduanya, kesan buruk kepada kontraktor dan para profesional. Rangkaian bank pun, ya, bank juga banyak juga bergantung pada sektor pembinaan. Satu lagi ialah kita ada perkara-perkara yang perlu kita tangani, kita selesaikan. Kita panggil program pemulihan, ya. Jadi belanjawan itu untuk setahun. 5 tahun ni jangka panjang lah. 5 tahun, 10 tahun jangka panjang. Seperti wawasan kemakmuran bersama WKB, iaitu wawasan untuk 10 tahun, rancangan 10 tahun, ya. Jadi kita ada rancangan setahun belanjawan, kita ada rancangan 5 tahun, yang tahun depan ni dah yang kali ke-12 dah. Yang 3 kita ada juga rancangan jangka panjang. Kalau DEB hari itu 71 hingga 90, itu 20 tahun itu ialah untuk tempoh dasar ekonomi baru, rancangan jangka panjang. Saya cerita sikitlah untuk pencerahan kita. Jadi planning ataupun rancangan 5 tahun ini menjadi amalan beberapa buah negara dah. Bermula kira-kira 100 tahun dahulu lah. Kira-kira 100 tahun di Rusia, ya. Lepas tu pergi ke negara China dan India, ya. Jadi rancangan 5 tahun 10 tahun ini diamalkan oleh beberapa buah negara dan sekarang ini diamalkan oleh banyak negara membangun. Jadi di negara kita yang pertama rancangan Melaya pertama, 56 hingga 60. Kita baru nak capai merdeka. Jadi masa itu ekonomi luar bandar ini penting. Jadi pembangunan luar bandar merupakan tujuan utama rancangan Melaya pertama. Dan yang kedua, kita nak tambah pendapatan. Jadi ini merupakan ciri setiap rancangan 5 tahun. Dan pada masa itu kerajaan menubuhkan MARA dan ataupun RIDA dan juga FEDA. Jadi dalam rancangan Melaya pertama, RIDA, sekarang ni MARA lah, nama tukar, dan FEDA ditubuhkan. Apabila Malaysia ditubuhkan tahun 63,
Kita ada rancangan Malaysia pertama tahun 66. Ini kita bersama dengan Sabah dan Sarawak membentuk Malaysia ni. Maka antara perkara utama dalam rancangan Malaysia pertama itu ialah untuk integrasi nasional. Kenapa kita baru merdeka? Kita baru Malaysia baru ditubuhkan. Jadi itu merupakan objektif utama dalam rancangan Malaysia pertama. Dan juga untuk membangun kawasan bandar, meningkatkan pendapatan. Jadi sekarang ni kita dah ke-12. Mana setiap 5 tahun kita ada rancangan. Kenapa kita ada rancangan jangka panjang? Supaya kita ada tuju. Rakyat ada tuju. Kalau pelabur nak lihat Malaysia, dia tahu ke mana arah tuju kita. Jadi ada ketentuan dasar, ada certainty in policy. Ini sebabnya kita adakan rancangan 5 tahun. Di negara China umpamanya, dia baru saja perkenalkan rancangan. Kita 12, dia dah 14 dah negara China ni. Kita 12. Yang terkini dua perkara nak kongsi. Negara China ni sudah menjadi sebuah negara bagi saya dah majulah. Ya, dia negara dulu China tu miskin, kebuluran, ya, ramai yang tak cukup makan kebuluran. Sekarang China infrastrukturnya dengan syarikat apa yang gergasinya, ya, Huawei-nya, Alibaba, syarikat besar-besar, ya. Jadi China dalam rancangan yang 5 tahun yang ke-14, kita 12 tahun depan. Dua perkara lah yang saya nak tekankan. Yang kongsi yang pertama ialah inovasi. China nak senang beri perhatian kepada inovasi. Inovasi penting untuk melonjakkan China menjadi sebuah negara berjaya. Yang kedua dipanggil green economy. Ia ni pertumbuhan hijau. Jadi itulah merupakan objektif utama rancangan 5 tahun negara China. Di Malaysia, kita rancangan Malaysia ke-12 10 tahun depan, wawasan kemakmuran bersama. Sekali lagi saya nak ulang, ya, objektifnya ialah yang pertama, pembangunan untuk semua. Kita tak mau mana-mana tertinggal. Yang kedua, untuk merapatkan jurang antara negeri maju dengan negeri kurang maju. Dengan kita sediakan infrastruktur asas, kita bekalan air, bekalan elektrik, ya. Itu yang kedua, rapatkan jurang. Yang keduanya ialah kita nak pastikan negara Malaysia ini makmur dan juga bersatu, ya, makmur dan bersatu. Tak mau berpecah. Okey, itu sedikit sebanyak